kita sekarang. Tapi kalau boleh naik roket, kita dah naik angkasa, pergi kat planet Pluto, tengok matahari, tengok bumi, macam mana? Bulat. Tengok bayang-bayang waktu gerhana bulan, bayang bumi dekat bulan, macam mana? Bulat. Apa maksudnya? Bumi is bulat. Kita belajar geografi pun, belajar sains pun, kan ada longitude, latitude, ada matahari terbit, ada waktu siang, malam, kan macam tu kan? Kita naik kapal terbang, teori tepat lah tu, tak silap, memang bumi ialah bulat. Tu yang kata-kata tu macam mana? Rata tu bukan maksudnya betul-betul flat macam ni, plum jatuh, tak. Tapi rata tu pandangan mata. Pasal apa? Sadaqah Rasulullah, sadaqah Allah. Takkan salah Quran. Jangan faham macam ni tau. Quran kata-kata, saintis kata bulat. Saya pakai Quran. Pasal Quran kata-kata, Quran kata-kata, katalah. Bodoh. Bodoh tahu mana? Macam mana nak selesai? Sibah kitab kita, saya rasa saya ada sebut itu. Panjang umur jumpa, memang dia ada bahas dalam ni. Memang dia bahas. Pasal kitab ni dia agak belakang sikit. Walaupun dia ikut format ulama lama, tapi penyataan dia tu, zaman dia tu dah ada konflik yang membentuk macam tu, dan dia telah selesaikan untuk kita. Dan saya pun dapat pengetahuan tu pun saja-saja nak cari orang nak sebut payah. Tengok rupanya kitab tera dia mengarang ni zaman pemerintahan Sultan Abdul Hamid. Sultan Abdul Hamid ni ialah ayah kepada Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih yang buka kota Konstantinopel tu. Zaman tu dah ada dah pengetahuan meleraikan apa konflik antara saintis dengan Quran. Ulama dah selesai zaman tu. Kita je tak ada knowledge. Okey, sikit ke sana. Nak sebut kata ada benda yang kita pernah sentuh dan nak menunjukkan atas prinsip dan format yang kita belajar. Allah, Rasul mesti betul. Kita belajar ni cuma ke Rasul. Rasul mesti betul. Pasal Rasul wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia tidak pernah bertutur daripada hawa nafsu dia, melainkan apa yang disebut semestinya berdasarkan wahyu yang diwahyukan. Cuma di atas dakwa dia ni firman Allah. Jibril lagi tahu dia akan jadi Quran. Kalau dia tak sandarkan kepada Jibril, dia sebut dengan lafaz dia, itulah dipanggil hadis Nabawi. Kalau dia kata directly terima pada Allah Ta'ala, qala Allah Ta'ala, dia tak kata Jibril bagi tahu, itu namanya hadis Qudsi. Itu tu disiplin takrifan ilmu yang kalau kita belajar kita akan jumpa benda-benda gitu. Baik. Amma wujubu sidqihim. Baik. Prinsip Nabi Rasul benar. Yang kita kalau belajar lapis-lapis tadika, itulah Nabi benar, mustahil dusta, itu ialah. Tapi bila kita sebut panjang sikit tu, antara pembahasan dia macam sebut tadi lah, masalah bumi lapis ke bulat, sampai tahap tu kita bicara. Pasal mesti diselesaikan. Satu misalnya lagi, matahari bergerak ke bumi bergerak. Bergerak sebenarnya dua-dua bergerak. Jangan nafikan pergerakan bulan, pergerakan matahari, dan jangan nafikan pergerakan bumi. Itu bumi mengelilingi matahari ke matahari yang mengelilingi bumi? Saja sebut benda-benda tu kan. Yang kita dah belajar tu, betul dah tu. Itu yang dalam Quran kalau tengok sekali lalu seolah-olah macam bumi yang mengelilingi matahari. Bumi yang dok rotation kan. Seolah-olah kan. Apa dia? Wasyamsu tajri limustaqarril laha. Matahari dia bergerak. Jadi sekali tengok macam bumi matahari yang bergerak. Tambah kita belajar hadis, matahari setiap waktu dia nak terbit, dia akan sujud dan minta pada Allah Ta'ala untuk keizinan dia terbit pada hari itu. Begitu juga waktu nak terbenam, dia akan mohon pada Allah Ta'ala untuk dia nak terbenam. Jadi faham tu apa? Matahari yang bergerak, bukan bumi yang rotation di atas paksi dia. Faham sekali macam tu lah. Macam tu ke? Tak. Memang betul lah macam mana yang sains sebut tu. Untuk tangguh hadis tu macam mana? Yang tu yang nak faham tu. Tu kitab kita ni belakang, tuan-tuan pandai buka tengok bab tu, baca sendiri kalau pandai. Salah saja sebut itu, pasal benda tu ada dalam kitab kita. Saya sebut tu pasal saya dah lalu kitab ni. Satu saya sebut, satu saya tahu apa konten dia.
Saya tahu konten dia daripada awal hingga akhir. Cuma kok ada miss tu, ada yang lepas pandang kan. Tapi antara pengetahuan saya ambil itu, ambil lah saja-saja kita nak mereka apa, kita bukan ahli dalam bab-bab tu. Tapi ada orang yang dah sepakar, dah selesaikan benda tu untuk kita. Waktu yang diselesaikan, yang saya rasa saya ada sebut, waktu yang kata matahari duduk terbit, apa kita sebut macam tu, pasal apa? Seolah-olah matahari yang bergerak. Jadi Rasulullah sebut, Quran sebut dengan bahasa begitu, pasal apa? Pasal itu dia sebut berdasarkan pandangan mata. Bahkan saintis, ahli sains, Mat Saleh pun mereka masih menggunakan bahasa-bahasa percakapan berdasarkan apa yang dilihat. Dia kata sunrise, sunset. Dia tak kata our earth is facing the sun. Dia tak guna bahasa itu. Dia kata apa? Sunrise. Maksudnya sun tu yang moving. Sunset, tengok sunset. Bukan the earth is facing the sun. No, nobody see like that. Nobody see like that. Kenapa? Bercakap berdasarkan pandangan mata. Bumi rata, matahari terbit, matahari terbenam. Bercakap berdasarkan realiti pandangan mata. Walaupun realitinya bukan matahari rise dan set, tapi our earth is rotation di atas paksi dia untuk facing the sun. Tak faham sudah. Bab-bab tu pasal dia nak matching dua tu. Untuk mesti hak Allah Ta'ala sidik. Macam mana pun kalau tak boleh dibenarkan betul-betul dengan fakta, maka terajanglah hak sains, pakailah Quran. Saja kesana sikit pasal bab-bab tu ialah antara kalau kita matching dengan apa sebut sains tu dengan sabdaan Nabi, kalau tambah pula kita mengkaji Quran dan hadis macam tu, ada benda-benda konflik macam tu, nanti takut tak selesai. Cuma pastikan benda yang kalau sebut masalah sains tadi saya sebut, matahari, bulan, siang malam, rata tak rata, bulat apa tu, pastikan memang realiti. Yang tu realiti tu mesti faham. Realiti memang begitu. Kalau bukan realiti begitu, dan memang ahli sains pun tak pasti, bila tak pasti terajang ya sains. Pakai balik pada Quran. Tapi bila memang realiti macam tu, maka Quran yang betul tu memang dia betul. Cuma kita je tersalah faham, kita syarahkan Quran mengikut kepala otak kita, tapi itu bukan masuk Al-Quran rupanya. Jadi tanggungkan dia mengikut pandangan mata. Okey. Atau seumpamanya. Baik, prinsip macam ni. Amma wujubu sidqihim. Adapun wajib benar mereka itu. Mana dalil? Kalau kita memang dah pegang benar tu cantik, cuma mantapkan kaedah akidah kita, dalil bukti memang mesti Rasul benar. Amma wujubu sidqihim wa sihalatul kadhib, dan kemustahilan dusta itu alaihi wassalatu wassalamu fima yuballighunahu anillahi ta'ala. Kata dia mesti benar dan mustahil dusta pada apa yang dia menyampaikan daripada Allah Ta'ala. Fadalilu alaihi, maka dalil apa dia, penunjuk di atas demikian itu ala wujub sidik dan istihalatul kadhib. Dalil dia ialah annahum, bahawasanya mereka itu Rasul, lau kadhibu, kalaulah andai kata mereka berdusta. Jadi menggunakan kaedah kalau macam ni. Ini ialah salah satu kaedah penaklukan berfikir, penaklukan akal, menggunakan metodologi kalau. Pasal banyak dalam bahasa Quran menggunakan bahasa kalau ni. Kalaulah ada Tuhan selain pada Allah Ta'ala, lau kana fihima alihatun illallahu la fasadata. Quran gunakan bahasa laula antum lakunna mu'minin laula akhartani ila ajalim qariba fa asaddaqa wa akum minal sadiqin. Apa seumpama itu? Dia ada banyak tempat-tempat yang Quran mengajar dengan prinsip menggunakan bahasa lau. Jadi guna lau ni boleh ke? Boleh. Lau dalam kaedah penaklukan berfikir macam ni memang dibenarkan dalam syarak. Satu ulama menggunakan pendekatan berfikir macam ni. Jadi kaedah akal, kaedah pun dia ajar, kaedah akal, kaedah berfikir. Siapa? Quran memang mengajar dan menganjurkan penaklukan akal dan berfikir. Afala taqilun, afala tubsirun, afala tatazakkarun. Baik. Lau kadzabu, kalau dusta mereka itu Rasul, fi zalika, pada demikian itu, fi zalik itu kembali pada ma yuballighunahu anillahi azza wa jalla, daripada Allah Ta'ala, Allah azza wa jalla. La lazima, baca itu dengan fi'il,
la lazimal kadhibu, nescaya lazimlah dusta. Semestinya jadi pendustaan. Dusta dengan mana? Perkhabaran dia, maklumat dia tak tepat dengan realiti. Mustahil hal itu pada Rasul. Jadi lazimlah dusta, maksudnya tak tepat dengan realiti fi khabarihi, pada perkhabarannya Allah, pada perkhabaran Allah Ta'ala. Jadi kalau Rasul dusta, dia akan melarat kepada Allah pun dusta. Dia akibat dia sampai teratur. Dusta Rasul maksudnya dustalah Allah Ta'ala. Sampai itu, ya. Satu, bila dusta Allah Rasul, dusta Allah Ta'ala, sedangkan dua-dua tu tak mungkin istilahnya dusta, dengan mana maklumat yang menyalahi realiti. Ini tak betul lah. Mesti benar. Bila benar, tu mesti benar. Pasal dusta tak betul. Bila benar, macam mana nak bagi benar, sedangkan ada berlaku kontradik. Itu yang sebut tadi. Macam mana nak selesaikan? Mesti diselesaikan. Cuma apa formula dia? Ada saya sebut tadi, kaedah antara sebut realiti dengan yang Quran. Quran pula memang lafaz itu boleh ditanggung dengan mana pada pandangan mata, pada sangkaan, apa seumpama itu. Bila boleh ditanggung, maka tanggungan Quran itu supaya tepat macam mana realiti, supaya tidak ada berlaku kontradik antara fakta-fakta Quran dengan apa yang realiti. Boleh. Jadi kalau Rasul dusta, akan lazim dusta juga Allah Ta'ala. Pasal apa Allah Ta'ala pula melarat jadi dustanya? Litasdiqihi lahum bil mu'jizati, kerana membenarnya Allah Ta'ala lahum li rusul bil mu'jizat, dengan mu'jizat. Pasal Allah Ta'ala bagi Rasul mu'jizat. Mu'jizat ni memahamkan apa? Mu'jizat ni memahamkan Allah Ta'ala support Nabi Rasul. Dia disupport. Betul ke Nabi Rasul? Kau nak apa? Pancarkan air pada bumi, keluar. Keluarkan unta daripada batu, keluar. Belahkan bulan, terbelah. Semua jadi. Dan apa yang berlaku pada Nabi Rasul tu adalah perkara yang tak mungkin dibuat oleh keupayaan makhluk. Hatta ahli sihir, pakar macam mana pun tak boleh buat. Pasal sihir, orang tahu keupayaan sihir setakat mana. Sihir ni takkan upaya kalau nak sipah bulan untuk bulan dibelah. Tak ada. Sihir nak keluarkan unta daripada batu tak boleh. Tapi keluarkan burung merpati daripada topi boleh. Saja sebut magic show yang kita biasa lihat kan. Keluar burung merpati, betul ambil telur, hilang. Boleh buat. Ambil macam apa, David Copperfield tu, Statue of Liberty tu, ambil tudung, lepas tu ada abrakadabra style dia lah kan. Jatuh, tengok tak ada, buka kat sini tak ada, tengok realiti pun tak ada. Boleh buat ni. Pergi belajar lah. Tapi haram belajar ilmu-ilmu macam tu. Orang akan boleh beza mana yang panggil sihir, mana mukjizat. Mukjizat ni bukan keupayaan manusia. Jadi nak sebut tentu lah. Jadi bila Allah Ta'ala benarkan Nabi dan Rasul, maksudnya apa? Allah Ta'ala support Nabi Rasul, dan Nabi Rasul tak mungkin ada dusta, pasal Allah Ta'ala support dia. Okey, siap. Satu, mana-mana yang membuat pendakwaan palsu terhadap Allah Ta'ala, mengatakan mereka Rasulullah, mereka ialah Rasul Allah, mereka adalah utusan Allah, macam mana? Allah Ta'ala tak beri bantuan, tak support, bahkan jadi di sebalik. Siapa yang kita pernah tengok dalam sejarah mengaku jadi Rasul? Semua Allah Ta'ala hina kan. Malaysia ni yang mengaku jadi Rasul nampak bodoh awal ke. Tak payah saya syarah panjang tu, tapi nak kata apa? Semua yang mendakwa jadi Rasul memang akan ternyata kebodohan dan kepalsuannya. Hatta zaman Rasulullah pun ada yang mengaku tu. Yang Musailamatul Kazzab tu digelar Kazzab. Bahkan Allah Ta'ala bagi nampak betul-betul memang dusta gila ni. Dia boleh kata Muhammad dia adalah Rasulullah fil Hijaz, ana Rasul fil Yaman. Dia dakwa itu. Bila dakwa Allah Ta'ala bagi apa yang sepatutnya. Tak support. Telaga yang asalnya ada air tak pernah kering musim kemarau, cuma air sikit dia ludahnya kering terus. Sampailah ni telaga tu masih tersimpan. Nak menunjukkan kata memang dustanya Musailamah Al-Kazzab tu.
Ada orang mata rabun sebelah, satu elok. Suruh ludah untuk bagi cerah. Ludah-ludah, buta ludah belah. Tak support. Allah tak bagi. Pasal hang tipu kan. Mulut cakap lebih kurang, Allah Ta'ala tak support. Baik. Jadi kalau kata Rasul dusta, saya dusta Allah Ta'ala. Pasal Allah Ta'ala support Nabi Rasul. Baik. Pasal Allah Ta'ala support Rasul pasal apa? Pasal Allah Ta'ala beri mukjizat. Okey. Format tu dah jelas tentang mukjizat. Mukjizat mendalilkan benar Nabi Rasul. Siap. Dan format tu lah ahli-ahli sihir, tok bomo meniru format itu. Kod-kod orang yang bengong sikit boleh percaya dan membenarkan mereka ini adalah bantuan daripada Allah Ta'ala dan mereka adalah wali dan karamat. Ni format yang sama. Jadi orang tak faham siapa dia wali akan tertipulah tentang keramat itu. Rupanya sihir, rupanya jin. Yang ni yang kena mengaji elok-elok. Dan ngaji elok-elok tu dia bukan gaduh nak tengok jin tu, sihir tu. Tengok apa? Tengok orang yang dakwa tu je. Tak payah. Dia kata ni keramat ni bantuan Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala beri. Kita memohon saja, Allah Ta'ala yang perkenankan. Oh, sedap dia sebut kan. Tapi cara dia buat tu bukan cara mohon pada Allah Ta'ala. Cara dia tu cara memohon pada satu makhluk lain. Tak apa ya, nanti saya minta bantuan sikit. Semua tu berlaku dengan izin Allah. Lapik tu cantik, tapi dia yang khabar siap-siap. Apa dia? Kita minta bantuan sikit. Tapi semua berlaku dengan izin Allah. Bantuan siapa? Khadam ayat kursi. Nampak khadam ayat kursi, nampak murni sikit tak? Sebenarnya dah kena bodoh dengan kita sekali. Mana ada khadam ayat kursi yang boleh kita suruh untuk jadi khadam kita? Tak ada. Makhluk gaib yang boleh disuruh buat khadam itu jin. Malaikat tak ikut perintah kita untuk buat suruhan kita. No. Walaupun dia bubuh khadam ayat kursi, khadam Quran, khadam Yasin, syekh mana? Syekh mana pula yang kita boleh bagi suruh? Syekh mana? Ni roh siapa yang kita boleh panggil untuk tolong kita? Siapa? Kita bodoh akidah kena tipu gitu. Yang ni yang berlaku kat kita ni. Pasal format meniru benda-benda pelik yang ada itu seolah-olah mendalilkan dia benar. Ditiru oleh Tok Bomo, ahli sihir, ahli-ahli pertahankan diri untuk menunjukkan benar bahawasanya mereka ni adalah mendapat bantuan Allah Ta'ala dan ajaran persilatan mereka, perbuahan mereka, perubatan yang Islamik mereka itu adalah mendapat keredaan Allah Ta'ala dan direstui dan betul menempati Quran hadis. Jaga tu. Satu saya sebut macam mana nak kenal lah. Tak payah tengok apa yang dia buat, tengok dia. Dia ngaji mana dulu? Tauhid dia macam mana? Jemaah jaga tak? Sepanjang 5 waktu beres tak? Isyak kuat-kuat tak? Lazim tak buat dakwah? Ada tak amar ma'ruf nahi mungkar? Tak ada tu. Out. Sepak itu Sepak itu Pasal apa? Kalau nak nama karamat, mesti orang taat. Iman betul, akidah betul. Mesti akidah dulu betul, amalan betul, tepat dengan syariat. Jadi antara amalan besar kita solat lah. Tak usah tengok amalan lain. Aurat macam mana? Ada tak orang itibak Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan itibak dalam sudut ilmu, sudut amalan, sudut besar amalan sebayang. Nabi dia mesti itibak Nabi gila punya. Barulah Allah Ta'ala bagi kemuliaan benda mencari adat yang dulu kita pernah belajar macam mana dia beri pada Siti Maryam, macam mana dia beri Ashabul Kahfi. Tak minta pun diberi benda-benda pelik dalam mencari adat. Ni kena berjampi. Pula tu siap pergerah lagi, siap bayaran lagi. Lagi lah kena. Itu pun tuan-tuan, kita yang tak faham ni kena berbodoh gitu lah. Berapa ramai orang menyangka ilmu-ilmu pertahankan diri yang batil, dia sangka itu adalah ilmu pertahankan diri yang betul. Pasal apa? Dapat benda pelik-pelik ni siapa lagi nak bagi? Allah lah bagi. Kita pun bukan baca lain, baca tasbih, sembahyang hajat, zikir, ayat Quran. Memang baca tu hak tu, tapi sebenarnya adakah memang anugerah yang memang kita layak dapat benda pelik dan luar biasa itu?
ataupun dia sebenarnya iaitu lapik kulit je, tapi batinnya sebenarnya isyarat-isyarat tu semua ada isyarat jin sihir. Jaga tu. Saya bagi alert macam tu je lah. Tuan-tuan ada muskil tanya. Okey, nak faham mukjizat, disyarah sikit mukjizat. Walaupun ada bab akan datang, memang disyarah mukjizat besar. Yang hari itu saya dah kabarkan, memang kitab kita ni disyarah agak panjang bab mukjizat, supaya kita boleh kenal nanti mana mukjizat, mana yang bohong, yang berupa jin ataupun sihir. Boleh kenal ya? Kalau tuan-tuan lalu kita ni esok memang boleh kenal. Saya pun bukan pakar semua bab jin, bab sihir ni, tapi tengok dengan ciri yang dia akan sebut nanti, kenal kita jin. Walaupun kita tak pernah dengan jin, walaupun dia pun tak tahu sebenarnya jin, kita dah boleh kata jin. Tak jin pun sihir. Kadang-kadang Tok Momo tu pun tak tahu yang dia duduk berkawan tu jin. Pasal dia pun tak tahu jin tu ke. Pada dia pun kena tipu. Pasal tu dia sangka dia betul, kita kata dia salah, melentin. Saya pun dapat daripada guru kak, saya pun mengaji kak, saya pun belajar dapat sanad daripada tok guru saya. Dia sebut nama tok guru dia, syekh ni, habis semua ni pun. Saya pun nak buat macam ni pun saya minta kat Allah Ta'ala juga. Jadi kalau Allah Ta'ala tak izin, mana nak beri? Pandai bercakap tapi bodoh. Satu kena boh. Tuan-tuan tak faham apa dia yang bodoh tu tak mana satu, pergi ngaji tauhid elok. Baik, balik pada bab kita mukjizat tu. Apa dia mukjizat? Wahia al-mu'jizatu tu adalah khawariqul adati allati, kita baca macam ni rasanya, yujrihallahu ala aidihim ta'yidan lahum. Baik, mukjizat ni apa? Dia lah khawariqul adat. Khawariq ni kalau bahasa lama, bahasa Arab, terjemah Melayu, khawariq tu daripada kharaqa. Terjemah Melayunya mencari adat. Cari ni apa? Cari kain tu, cari apa? Koyak kan? Tu bahasa tu. Apa makna koyak dengan adat? Mencari adat, maksudnya menyalahi adat. Adat ni apa? Adat ni ialah sesuatu benda yang kita dah acap kali melihat proses itu berulang dengan sedemikian rupa kan? Makan kenyang, minum dahaga, ialah ayo, buka lampu cerah, pasang aircon sejuk. Apa seumpama tu lah kan? Jatuh bangunan 40 tingkat, mati. Tu. Apa seumpama tu lah? Kena gigit apa? Nyamuk Aedes, denggi. Kena ke apa nyamuk ni lagi? Ni elephantiasis. Kena hak ni lagi, ciku kunyah apa lah, kunyah tu. Apa lagi macam tu lah. Dia adat dan kebiasaan, itu hukum adat. Bila khawariqul adah, maksudnya cari adat, maksudnya menyalahi peraturan sabak musabak. Selalunya mengandung 6 bulan, ni mengandung 3 hari. Kalau baru akad nikah 3 hari beranak, tu pengantin ajaib. Tu memang ada. Tu memang ada. Tapi mengandung 3 hari tak ada. Tapi akad nikah 3 hari beranak ada. Sajalah sebut itu kan, pasal kena faham khawariqul adat tu kan. Allati kata dia yujriha Allah Ta'ala ala aidihim. Jadi mencari adat ni benda yang menyalahi peraturan sabab musabab. Sebut pilih contoh mudah tu, tongkat jadi ular. Tongkat ni unsur tumbuhan. Tumbuhan boleh jadi haiwan ke? Atau faktor adat dan kebiasaan, directly tumbuhan jadi haiwan tak boleh, mustahil. Mana ada tumbuhan jadi haiwan? Tak boleh. Tapi kalau tengok dengan proses dan masa, semua haiwan daripada tumbuhan. Betul ke fakta tu? Kena tak? Semua haiwan daripada tumbuhan, betul ke? Lembu makan apa? Lembu makan lembu ke? Lembu makan apa? Rumput. Macam mana lembu boleh beranak lembu? Pasal apa? Pasal faktor pembenihan, persenyawaan, faktor permanian kan. Air mani lembu mesti main pada mana? Main pada lembu. Lembu nak keluar air mani, dia makan lembu dia makan rumput. Jadi air mani hasil daripada mana? Daripada darah, daripada makanan dia. Makanan dia apa? Rumput. Tanaman main pada mana? Daripada tanah.
Kalau tengok proses betul-betul, binatang ni nak jadi binatang daripada mana? Tumbuhan. Tapi with process and time. Take process and time. Kalau menyalahi proses and time, tu khawarij adat. Tu batang kayu boleh jadi ular. Menyalahi adat. Tapi boleh berlaku? Berlaku. Tu khawarikul adat. Khawarikul adat. Dia bukan khawarij akal. Itu bukan menyalahi akal. Itu menyalahi peraturan sabab musabab, cause effect. Pasal Allah yang meletakkan cause effect, dan dia biasanya cause effect ni dia take time dan ada cause yang baru jadi. Maksudnya dia ada proses, with proses. Walaupun dia boleh buat tanpa proses, tapi alam ni selalunya berlaku setiap sesuatu with proses. Must be proses. Dan Allah proses it. Allah yang membuat proses itu. Dia tak akan buat benda yang menyalahi proses, menyalahi cause and effect, melainkan something special. Somebody special, something special. Somebody special, Nabi Rasul. Somebody special ialah wali. Itu yang jadi karamah. Something special yang bagi ma'unah. Orang Islam yang awam, dia tak buat dosa special. Itu yang panggil ma'unah. Tapi kalau jahat, dahaka, dapat juga special atau istidraj. Menyalahi daripada apa yang dia minta, dipanggil ihana. Tu panjanglah tu, tapi nak sebut itulah dipanggil khawarikul adat. Khawarikul adat pula tengok menyalahi. Cuma menyalahi itu sebenarnya bukan menyalahi, cuma kita tak tahu sebab. Kalau tahu sebab dengan belajar, kita pun boleh buat. Itu sihir, itu jin. Pasal khawarikul adat, dia memang menyalahi adat. Satu jin sihir sebenarnya dia bukan khawarikul adat. Dia cuma ada adat dan sabab. Cuma adat dan sabab dia tersembunyi. Ada link yang kita tak nampak. Tapi dia boleh buat. Pasal apa? Pasal dia tahu link dan proses tu. Dia boleh tahu. Dia boleh cari sabab tu. Saja ni tunjuk keyboard kan. Macam orang komputer, dia boleh tahu macam mana nak hack. Kita tak nak hack menatang apa. Gula-gula hack tahu lah. Dia boleh buka wifi tu. Walaupun hang lock lagu mana pun, bobo password macam mana pun, dia senyum je macam ni. Siap. Obtaining proses kan. Masuk line. Dia boleh buat tu. Jangan tanya saya, saya action je boleh lah. Tak pandai tu. Itu khawarij adat ke? Bukan khawarij adat. Itu ada sebab yang kita tak tahu sebab, yang dia tahu sebab. Sihir dan jin, dia bukan khawarij adat. Dia ada sebab. Dia buat sebab itu. Tapi kita tak tahu sebab tu. Yang andai kata kita tahu sebab tu, kita boleh buat. Itu adalah jin sihir. Adapun khawarikul adat, tu memang kita tak boleh buat. Di luar keupayaan kita. Tu Rabbul Alamin je boleh buat. Rabbul Alamin aja. Tu berjalan atas air. Tapi kalau ada khawarikul adat, tengok ahli sihir jalan atas air. Mesti something there yang kita tak nampak. Rupanya jin dalam air, duk terapung, dia bijak. Jalan lah atas air. Kita tak nampak jin tu. Dia dah panggil lah jin tu duk atas air. Tengok saya jalan atas air. Bukan jalan atas air, jalan atas jin. Kita tak nampak jin tu, nampak jalan atas air. Jalan atas bara api. Tengok tak melecur pun. Apa tu? Tengok buah kaca, pijak kaca, tengok tepuk tangan. Tak luka. Alhamdulillah, berkat Allah Ta'ala beri. Berkat Allah Ta'ala beri. Tengok dengan bertocang, sembahyang apa pun tak. Campur jantan betina. Tu program apa tu? Ada dalam TV kan? Siapa tu? Amy kan? Yang ada Amy jadi dia punya salah satu Awi ke Amy? Awi. Silap. Sorry. Awi. Ada kan dengan tocang dia. Tu pun bunyinya ayahanda, bukan kekanda. Bunyinya macam tu lah. Saya tak tahu lah. Saya dengan cerita orang je. Tu yang boleh buat benda pelik-pelik tu. Ambil batu, kaca, katuk atas badan, paku tebuk tak bocor. Oi, baring atas paku. Dia tunjuk benda pelik-pelik tu. Orang tengok, wah. Ya, kalau saya kata, tengok dengan muka tocang, aku tengok tak muka berseri langsung. Kalau saya nilai tu. Ni benda mencari adat ni. Cari adat, tek kucing, sihir, jin lah tu. Aku belajar kalau lebih dah tu, sampai tak masuk TV lah. Sampai aku tak pergi belajar. Bukan cabar ni, tapi macam tu lah, jangan tak tahu hukum.
Jangan tak tahu realiti. Sikit syarah ke situ pasal kita nak faham khawariqul adat. Apa saya syarah tu, saya nak cerita khawariqul adat, bagi faham apa yang dipanggil adat, peraturan sabab musabab. Nah, mana yang istilahnya sihir dan jin. Sebenarnya ada sabab, tapi sabab tu kita tak nampak. Macam mana ada orang boleh buat pertunjukan sihir silap mata, dia ambil besi panas ataupun pisau yang sangat tajam, dia hiris potong kertas dia potong macam ni, kain